Majlis diberkati dan kita semua peroleh keberkatan dan kerahmatan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Afarid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berhormat Datuk Seri Syarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Seri, juga mengalukan kehadiran Datin Seri Azir binti Zubir di atas kesudian untuk bersama dengan Datuk Seri Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua-Ketua Jabatan, tuan-tuan dan puan-puan seterusnya, para petani, peternak dan peladang sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada petang ini kita akan menyaksikan satu peristiwa bersejarah, saya rasa. Walaupun kita hadir di Lubuk Merbah, tetapi sejarah hari ini adalah sejarah untuk Yang Berhormat Datuk Seri melancarkan agenda pertama dalam Perak Sejahtera, insya-Allah, iaitu security makanan. Alhamdulillah. Pada 15 bulan Jun yang lepas, Yang Berhormat Datuk Seri telah melancarkan Perak Sejahtera 2030. Datuk Seri selalu bercakap bahawa apabila kita memerintah ni, kita ada goalpost. Goalpost dah ada. Goalpost dah ada. Dan kita ada 6 agenda besar. Dan agenda yang pertama adalah security makanan. So saya nak ucap jutaan terima kasih pada semua agensi, selain daripada SCDC, State Agriculture Development Corporation atau Perbadanan Pertanian, tapi banyak agensi yang bersama-sama. Betul-betul lumus selepas 15 bulan Jun itu, demo berkumpul bersama dengan IDR untuk memastikan bahawa security makanan ini yang dekat di hati Datuk Seri dapat kita terjemahkan dalam bentuk yang sepatutnya. Kita ada Perak SCDC, kita ada Department of Agriculture, Jabatan Pertanian, bagi itu bukan Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina, Mabdi, Fishery, Perikanan ada, Farma ada, IADA ada, Krian, IADA Seberang Perak ada. Kemudian kita ada lembaga pertubuhan peladang, lembaga persisian nenas, ADR dan juga LKM. Semua agensi dah berkumpul dan ceritakan pasal ini. So hari ini kita akan dengar Datuk Seri cerita pasal security makanan. So sebelum itu, saya minta supaya semua orang dengar betul-betul, sebab sesi yang pertama ni kita ada soalan kuis, kita ada hadiah untuk siapa jawab soalan betul. Tapi kena dengar betul-betul lah apa Datuk Seri cerita hari ni, pagi ni, petang ni. Kalau dapat jawab tepat, yang akan jadi hakim Datuk Seri. Betul tak betul Datuk Seri jadi hakim? Betul tak jawapannya? So kita serah pada Datuk Seri untuk cerita berkenaan dengan security makanan dan bagaimana kesediaan kerajaan negeri untuk melaksanakan security makanan di negeri Perak ni. Silakan Datuk Seri. Maaf kena berdiri, nak mengurangkan perut berlipat. Tak kata ke orang, kata kat diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudara moderator Tuan Haji Yohanis, CEO Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Hari ini CEO CADC sendiri menjadi moderator kepada perjumpaan kita. Terima kasih. Kerana tajuk hari ini tajuk security makanan, dan agensi yang telah diberi tanggungjawab adalah SADC bersama-sama dengan Jabatan Pertanian, bersama-sama dengan Jabatan Perikanan, bersama-sama dengan Jabatan Veterina dan juga Mardi dan jabatan-jabatan lain yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang berhormat Datuk-Datuk, yang berhormat Bursa, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya ringkaskan.
Pertama, terima kasih kerana jemput saya pada petang ini. Yang kedua, saya sangat gembira kerana melihatkan Jabatan dan Agensi Negeri Perak telah pun melakukan langkah-langkah yang betul apabila kita melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 dan kita meletakkan agenda yang pertama daripada 6 agenda. Agenda yang pertama ialah berkaitan dengan security makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 6 agenda, ada 4 jilid buku Perak Sejahtera 2030. Saya tak akan habiskan semua agenda tu sebab saya diberi masa lebih kurang 45 minit. Tuan-tuan pun dah mula tengok hidangan depan tu. Jadi sebelum nampak hidangan tu, tengok dulu muka saya. Jangan bimbang sebab saya faham saya ada petua 3 muka bila bercakap. Satu, kalau saya sedang bercakap, tuan-tuan masih melihat muka saya akan teruskan bercakap. Kalau saya sedang bercakap, tuan-tuan sudah melihat muka jam, saya akan sedia untuk berhenti. Kalau saya bercakap, tuan-tuan tengok muka pintu, wabillahi taufiq. So, saya akan cuba menghabiskan masa 45 minit yang diberikan ini untuk bercakap berkaitan dengan security makanan. Tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 minggu lepas saya sempat mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Turki. Tanya pegawai saya, hampa bawa Maggi ke tak? Pegawai kata tak payah Datuk, di Turki barang makan banyak. So tak bawa Maggi lah. Rupa-rupanya di Turki orang tak makan nasi. Di Turki orang tak makan kuih tiaw lakna. Di Turki tak ada mi goreng mama. Tak ada. Yang ada kebab. Hari pertama makan kebab, Datuk Reza okey. Hari kedua dah sikit kurang. Hari ketiga dah mula mencari mana nak aku cari nasi. Sebab di Turki orang tak makan nasi. Itu baru berhijrah ke negeri orang. Tuan-tuan, bulan puasa. Bulan puasa ni hari puasa pertama okey. Barang siapa yang badannya boleh tahan, dia masih ada lemak, tak makan hari pertama okey. Hari kedua okey. Hari ketiga dia sudah mula melilau. Ayam berkokok pun dia marah. Bawa kereta depan kereta slow pun dia marah. Kereta laju dia marah. Macam-macam sebab dia lapar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kaitan security makanan. Baik. Sebaik saja 15 Jun kita melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030, iaitu satu pelan pembangunan negeri Perak selepas Covid. Setelah kita lihat 2,5 tahun Covid melanda kita, depan mata saya tengok tabung duit kerajaan sudah tidak ada. Sebab kerajaan mendapat duit, mendapat wang pendapatan daripada cukai, tanah dan sebagainya. Bila Covid-19, 2,5 tahun kita berkampung, kita berkurung, orang rakyat tak ada duit. Bila tak ada duit, dia tak bayar cukai tanah. Bila tak bayar cukai tanah, kerajaan pun tak dapat duit. PKP menyebabkan orang tidak boleh pergi melombong mencari pasir, maka dia pun tak bayar duit loket, kerajaan tak dapat duit. Bila pasar malam ditutup, majlis daerah, majlis bandar tak dapat duit sebab tak boleh buat collection sewa tapak. Bila PKP, pekerja semua tak boleh bekerja, semua construction yang buat bangunan semua tak boleh buat bangunan. Orang hilang pekerjaan, mana hilang pekerjaan, jadi duit tak ada. Tuan-tuan dan puan, kerajaan pun tak ada duit. Tahun lepas dalam dunia ni hanya ada seorang menteri besar saja yang berani potong bajet, iaitulah Cikgu Zahrani. Tahun lepas saya terpaksa potong 77.8 juta ringgit sebab melihatkan tabung sudah tidak ada duit. Saya tak nak menyebabkan anak cucu kita masa depan berhutang. Saya potong duit itu, tuan-tuan dan puan. Tapi hari ni tadi saya tengok pejabat tanah Kuala dapat kutip duit. Alhamdulillah, terima kasih DO sebab meletakkan juga kaunter kat situ, orang dah mula bayar cukai tanah. Baik tuan-tuan, bukan itu sahaja, tetapi apabila kilang ditutup, maka 53,000 orang pekerja hilang pekerjaan. Bila pasar malam ditutup, orang tak boleh jual
Kuih tiaw orang tak boleh jual nasi lemak, tak boleh jual goreng pisang, penjaja pada ditutup, 80,000 orang kehilangan punca pendapatan. Maka kerajaan negeri terpaksa mencari jalan untuk bangunkan balik negeri kita. Itulah yang kita buatkan Pelan Perak Sejahtera 2030. Rancangan 8 tahun untuk bangunkan balik negeri. Terima kasih kepada IDR pimpinan Dr. Maisarah Ahmad dan rakan-rakan dia kerana telah bertukus lumus menyediakan buku ini. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam banyak-banyak benda, maka IDR meletakkan security makanan sebagai keutamaan. Dan pada 30 hari bulan Julai, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Shah telah bertitah semasa merasmikan Ma'al Hijrah. Perak ni sedikit terkeluar daripada tema Ma'al Hijrah kebangsaan. Tuanku kata tak apa, kerana tuanku bertitah berkehendakkan sempena dengan Ma'al Hijrah ni, titah tuanku ia bukan sahaja berkaitan dengan sirah Rasul yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tetapi ia berkaitan dengan hijrah minda, hijrah semangat, hijrah cara hidup, iaitu daripada rakyat negeri Perak yang menunggu bekalan makanan daripada tanaman orang lain. Rakyat negeri Perak kena bertukar, berhijrah menjadi pengeluar makanan untuk kita bekalkan makanan kepada orang lain. Ini titah tuanku, tuan-tuan dan puan. Lepas tuanku bertitah, dia mencemar Duli naik ke tingkat 4 hotel, tingkat 2 tingkat 2 hotel Casuarina, nak lihat apa yang telah dibuat oleh MBE dan juga PCB, iaitu bertanam atas tingkat hotel, tanam sayur. Tuanku pergi melihat bagaimana sayur itu ditanam. Saya dipahamkan kalau tuan-tuan makan, minum, order nasi lemak, order nasi, makan tengah hari, makan malam di Casuarina, kalau dia jamu sayur, sayur tu datang dari tingkat 2. Termasuk salad di situ, termasuk cili di situ, termasuk kobe di situ. Itu adalah titah tuanku, dan tuanku berminat untuk lihat bagaimana rakyat Perak berubah. Jadi dalam titah dia, dalam titah ini saya ingat sangat-sangat, dalam titah ini tuanku mengenangkan kepada kita, wahai rakyat negeri Perak, kita sedang berhadapan dengan masalah jaminan makanan. Tuan-tuan, orang Perak ni saya cam sangat. Kalau daripada Lenggung nak sampai Gipoh, mana tempat saya jumpa pagi-pagi ada kedai roti canai, ada kedai makan, orang berkumpul di situ. Apa yang dimakannya? Roti canai, kari pak, tepung talam, cucuk kucai, favorite kita kan. Semua makanan itu berasaskan tepung. Tepung mari dari mana-mana. Bukan ada pokok tepung. Yang ada tepung datang daripada gandum, diproses oleh kilang tepung di Malaysia. Tetapi kilang tepung tidak cari gandum dalam Malaysia, sebab orang Malaysia tak tanam gandum. Memang tak boleh tanam pun. YB Jurish ada orang Lubuk Mabur tanam gandum? Tak ada, memang tak ada. Kalau dia tanam juga tu huru-hara lah sikit dia. No, Malaysia memang tak tanam gandum. Gandum yang kita buat tepung itu datang daripada luar negara. Pembekal utama kita ialah Ukraine dan Rusia dan negara China. Mereka inilah yang menjual gandum kepada kita. Kemudian kilang gandum kita, kilang tepung kita proses di Malaysia. Dia jualah tepung kepada kita. Kita pun buat roti canai, kita pun buat capati, kita pun buat kari pak. Semua daripada tepung. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Covid melanda dunia, Covid bukan berlaku di Lubuk Mabur ni saja, bukan berlaku di Bukit Candas saja, Covid berlaku seluruh dunia. Maka petani-petani di China tak boleh tanam gandum. Petani-petani di Ukraine tak boleh tanam gandum. Petani-petani di Rusia tak tanam gandum.
kebanyakan negara yang membekalkan gandum kepada kita tidak bertanam gandum kerana COVID-19, maka kita kekurangan bekalan gandum, menyebabkan kilang tepung kita sukar untuk dapat gandum, sukar untuk memproses menjadi tepung. Itu satu kes. Kes yang kedua, apabila Ukraine dan Rusia berperang. Kedua-duanya berperang. Bila dia berperang, tuan-tuan dan perempuan, gandum yang ada dalam pekan dia, gandum yang ada dalam kampung dia, gandum yang ada dalam negara dia, dia simpan untuk makanan rakyat dia sendiri. Dia tak hantar kepada rakyat Malaysia. Kita terpaksa cari gandum daripada lain. Kita terpaksa cari gandum daripada Turki. Baru ni saya sempat ikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Turki. Di antara kerja kita, selain daripada pergi melawat kilang senjata dan sebagainya, kita sedang berusaha merisik kalau kerajaan Turki bersedia untuk memajak tanah kepada syarikat peladangan Malaysia. Syarikat peladangan Malaysia nak pergi tanam gandum di Turki. Untuk tujuan apa? Supaya gandum yang ditanam di Turki itu dibawa balik ke Malaysia untuk kegunaan orang Malaysia, supaya tidak ada orang Lubuk Merabu yang terputus makanan roti canainya. Itu contoh bagaimana kita bergantung hidup kepada bekalan makanan orang lain. Tuan-tuan dan puan, walaupun mamak roti canai selalu bagi tahu, Datuk jangan bimbang, Datuk Seri jangan bimbang, harga roti canai tak naik, itu saiz roti saja kecil sikit. Apa beza dia? Dulu makan satu keping dah cukup, sekarang kena makan 2 keping. Harga roti tak naik. Mana sekarang tadi? Fungsi MIC ni. Harga roti tak naik sekarang, saiz roti saja kecil. Sama. Kerana apa? Kerana makanan kita bergantung kepada gandum yang dibekalkan oleh negara lain. Tapi bila saya bersyarah macam ni, orang kata, Datuk, usah dicakap tentang gandum, tak kebulanya orang Lubuk Merabu ni. Sebab kita bukan makan roti canai hari-hari. Kita makan roti canai pagi je. Kita makan nasi, kata dia. Titah tuanku dalam titah yang sama. Wahai orang Perak, sedarilah bahawa bilangan padi yang ditanam oleh orang Perak yang menjadikan beras hanyalah 90% sahaja. Maknanya tiap-tiap 100 orang Perak bila makan nasi, berasnya hanya untuk 90 orang daripada Perak. 10 orang lagi nak beras mana? Kena import daripada negeri lain, kena import daripada negara lain. Maknanya ada 10 orang Perak, bagi tiap-tiap 100 orang, 10 orang terpaksa tunggu beras daripada luar. Kita ada 2,6 juta orang Perak. Berapa banyak kena tunggu beras? Sebab padi yang kita tanam di utara, padi yang kita tanam di Bagan Serai, padi yang ditanam di Parit Bunta, padi yang ditanam di Parit, padi yang ditanam di Kampung Gajah, rupa-rupanya tidak mencukupi untuk menampung makanan rakyat Perak sendiri. Kita bergantung beras daripada luar. Tuan-tuan dan puan, minta maaf kalau cakap saya kecil-kecil dulu tanam padi. Pandailah menajak dululah, sekarang tak tahulah. Pandai menajak, pandai mengendala kerbau. Menajak, pandailah buat tapak semayan, pandai menyemai padi. Kita orang susah, pandai menceduk padi guna kuku kambing, pandailah menghalau burung ciak, pandai untuk memberi baja, meracun padi, semua pandai. Pandai untuk ketam padi, bolehlah mukui padi, boleh simpan padi, boleh jemur padi, lepas jemur padi bawa ke lesung kaki, dapat beras, tampi, ampas padi itu kawin dengan nasi sejuk, bagi makan itik. Tiap-tiap pagi pergi ke padi itik, ambil telur itik 2 biji, jual di kedai dapat 2 kupang. 2 kupang tu tambang pergi sekolah 5 duit, tambang balik 5 duit. 5 duit beli nasi lemak, 5 duit beli air kepai, Cikgu Hamdan Rukun. 2 kupang dulu. Mana 2 kupang itu? 2 kupang datang daripada telur itik.
Mana telur itik bertelur, dia datang bertelur kerana makan ampas padi dengan nasi sejuk yang saya bagi. Mana datang padi itu? Padi datang daripada benda. Siapa tanam padi? Saya tanam padi. Tuan-tuan, dulu kok lubuk Marabor ni pun padi, kok Kati pun padi. Tapi sekarang orang tidak bertanam padi lagi, sebab ada satu pantun tradisional yang telah diubah suai. Pantun ini berbunyi, sehari selebar benang, lama-lama menjadi kain. Ni Terengganu punya tenun padi, tenun kain. Sehari selebar benang, lama-lama jadi kain, ataupun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu ajaran kita. Sekarang kalau saya jual sehari selebar benang, orang jawab beli lagi senang. Tuan-tuan, bak beli lagi senang lah orang tak tanam padi. Sebab beli beras lagi senang. Bukan saja padi, orang tak tanam cili sebab beli cili lagi senang. Orang tak tanam sayur sebab beli sayur lagi senang. Bila semua orang nak membeli, maka harga barang akan naik. Kerana dalam bahasa ekonomi dikata supply and demand. Orang payah lintah sebut supply and demand. Mana ketua kamu payah lintah tadi? Supply and demand, iaitu permintaan dengan penawaran. Kalau permintaan tinggi, penawaran kurang, orang minta nak beli cili ramai, cili tak banyak dalam pasaran, harga cili akan naik. Itu pasti. Ingatkan musim durian, ada satu musim tu punyalah mewah orang penduduk negara ni. Sebab buah sedikit, ramai orang dah. Harga durian akan naik. Time harga durian akan naik ni, mereka yang ada pokok durian isap rokok dahil. Berubah jenama rokok dia sebab harga durian tinggi. Ada waktu lain pula harga durian jatuh. Saya tinggal 5 kupang sebiji. Sebab durian luruh serata dunia. Daripada Batu Kurau sampai ke Sungai Manik, bawa ke Keruh, pergi Bukit Gantang, pergi Parit, Buntang ke Parit, ke Manjung, seluruh Malaysia, seluruh Perak ini durian luruh serentak. Bila penawaran banyak, permintaan kurang, harga durian pula turun. Macam itulah tuan-tuan dan puan. Jadi kerana kita ramai-ramai pakai sehari selebar benang, beli lagi senang, maka harga barang akan naik. Ada contoh tadi. Saya tidak merungut, saya taklah marah kalau orang tak tanam gandum. Sebab memang gandum bukanlah tanaman di Malaysia. Tetapi saya sedikit kecil hati kerana orang tidak bertanam cili. Tuan-tuan, di Perak ni, minta maaf ya, di Perak ini nak minum teh halia, kerana teh halia buah angin, halia buah herba, buah kandang pedas nak cicah lemak. Mereka kata kandang pedas buah halia. Betul ke tak? Betul masalah? Betul? Betul. Buat masak ikan kukus, ikan kukus halia. Dalam tom yam pun halia. Begitulah keperluan halia dalam kehidupan kita. Tahukah tuan-tuan dan perempuan, orang Perak bertanam halia banyak mana? Hanyalah 0.4%. 0.4%. Betul? 0.4%. Jadi kita kena beli halia. Bila halia nak kena dibeli, halia akan naik harga. Tuan-tuan, Puan Yenti tolong bagi angka yang betul kepada saya. Dia Jabatan Pertanian. Orang Perak ni nak kenduri je, nak makan lauk daging, masak kari daging, inti kari pat daging, masak hitam daging, rendang tok daging. Tuan-tuan, orang Perak menternak lembu pedaging hanyalah 13.6%. Aku ni cikgu matematik, hafal semua ni tahu. Ada belakang. Pandai dia
sahaja orang Perak ni menternak lembu pedaging. Lagi yang kita duk makan daging sama ni mari dari mana? Kita kena import daging from outside. Kena import daging daripada India, import daging Bangladesh, import daging daripada Australia yang sekarang ini berlega dalam media sosial berkaitan dengan kesahihan halal atau tak halal. Nak buat macam mana? Dah tu je kita ada dagingnya. Itu saja yang kita ada lembunya. Kita tak cukup bekalan daging untuk orang Perak. Tuan-tuan yang suka kambing biri-biri, kalau saya tak silap angka itu 3.7%. Kecil menung. 3% sahaja kambing biri-biri. Tuan-tuan dan puan. Oi, orang lubuk Marabau kalau buat bihun tak kubih tak haji. Orang lubuk Marabau, orang Kuala Kangsar, orang Paya Lintah, orang Beluru, orang Ribu, sayurnya kobis. Tuan-tuan dan perempuan, kerana katanya kobis ini boleh tahan lama. Tahukah kita orang Perak bertanam kobis hanyalah 2% sahaja. Tu. Ni yang dimaksudkan dengan security makanan. Kalaulah tak ada orang tanam kobis tu, tak apa, kita goreng nasi dengan kangkung. Saya tengok pula kangkung berapa orang tanam pula. Saya nak bagi tahu bahawa masih ada ruang yang banyak untuk orang Perak bertucuk tanam apa yang kita nak makan. Masa saya jadi Exco Pertanian dulu, maka tempat saya jual idea, tanamlah apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam, lebihnya kita jual. Ada orang tanya, Dato', kau nak sedekah boleh. Tanamlah. Hari itu adalah orang menyindir saya, tak ada ke idea lain, Dato'. Buat menakan saya duduk kondominium, nak tanam apa mana, kata dia. Buat menakan saya duduk kondominium, nak ternak lembu macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, nak 1000 daya, tak ada 1000 dalih. Muah kita masuk kampung baru Cina, masuk kampung baru Cina Jerlon, masuk kampung baru Cina Salam, masuk kampung baru Cina Liman Kati, Cikgu Zenon, masuk kampung baru Cina di Sauk, mau pergi ke Ulu Perak, kampung baru Cina di Aikala, Serak Pada Padang Keros. Depan rumah dia ada batas. Atas batas itu ada serai, atas batas itu ada bayang, atas batas itu ada pokok sawi, atas batas itu ada kacang tanah. Hari Jumaat petang saya selalu melawat Pekan Sari di Lenggong. Tengok ada nyonya jual kacang tanah. Saya kata, nyonya tanam di mana? Tanam di rumah. Di rumah. Dia boleh tanam kacang tanah untuk dia jual. Maknanya budaya pencucuk tanam ini, tuan-tuan dan puan, sebenarnya sangat sesuai dengan slogan tadi. Tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebihnya kita jual. Tak apalah, roti canai tak apa, sebab gandum kita beli tempat lain. Tapi beras tanam sendiri, kalau ada ruang. Tuan-tuan, minta maaf cakaplah, saya bawa rombongan beberapa orang rakan masa saya di Exco Pertanian pergi ke Taiwan. Taiwan ni negerinya pulau, luasnya sebesar negeri Pahang sahaja. Tapi saya tengok dalam supermarket di Malaysia ada beras yang diimport dari Taiwan. Ada. Macam mana orang Taiwan, negerinya sebesar Pahang, menjual beras kepada orang Malaysia, termasuk orang Perak? Kita pergi tengok apa Taiwan buat. Taiwan ni dulu adalah sebahagian daripada tanah besar Cina. Bila Chiang Kai-shek, Jeneral Chiang Kai-shek berjaya untuk memisahkan, memerdekakan Taiwan daripada tanah besar Cina, dia berpesan kepada orang Taiwan, wahai orang Taiwan, jika kita tunggu beras daripada tanah besar Cina, kita akan kebuluran. Sebab tanah besar Cina tak akan hantar beras kepada kita. Kita baru perang dengan dia. Kalau kita tunggu sayur daripada tanah besar Cina, kita akan kebuluran. Jadi Chiang Kai-shek pun berpesan benda yang sama. Wahai orang Taiwan, tanamlah apa yang kamu nak makan, makan apa
lebihnya kamu jual ke Malaysia. Tuan-tuan tanya orang yang pergi saya, pergi ke Taiwan dia tanam padi atas bumbung tu. Atas bumbung dia tanam padi dengan teknologi. Kita punya rumah murah, rumah awam, kita punya rumah teres. Di depan rumah teres itu ada pos kereta. Sebelah tu ada tanah lapang. Ramai orang tanam pokok bunga. Kerana pengurusi taman dia buat pertandingan landscape. Rumah siapa cantik dapat hadiah. Di Taiwan pun dia buat juga pertandingan itu, tapi bukan pertandingan tanam pokok bunga. Dia buat pertandingan tanam tanaman sayur-sayuran. Di depan rumah dia selain daripada pos kereta, dia tanam cili, dia tanam sawi, dia tanam bayam, dia tanam kacang panjang, dia tanam bedi. Jadi pengurusi pertandingan pun buat lawatan, bedi mana paling gemuk. Bagi hadiah juga. Saya sebut, masuk bilik air dia. Masuk bilik air dia, tengok dalam bilik airnya, dia menghiasi bilik air dia dengan pokok menjalar. Saya tengok pokok tomato naik ke tepi dinding, mayau turun ke para, buah tomato halus-halus keluar menghiasi bilik air dia. Di Malaysia pun orang hias bilik air, tapi buah tomato plastik, daun pun daun plastik. Buat apa tipu dia? Tapi di Taiwan nak menceritakan dengan tanah yang sedikit itu, dengan negeri yang kecil itu, dia bertanam apa yang dia nak makan, and then dia makan apa yang dia tanam, selebihnya dia jual. Termasuk beras dia jual ke Malaysia. Saya tak pernah dengar lagi beras Malaysia pergi jual ke Taiwan. Tak ada. Sebab kita tak cukup beras, dia hantar kepada kita. Semangat itu yang saya nak. Semangat itulah yang mulia, maha mulia Padu Kesi Sultan Perak nak, supaya orang Perak bertanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebih ni kita boleh jual ataupun kita boleh bersedekah. Menariknya tuan-tuan, dalam banyak-banyak taklimat yang saya menghayau sekarang ni, sekarang saya sedang menghayau. Mereka kata roadshow. Roadshow ni cakap orang putih, cakap orang Bukit Candan. Roadshow ni menghayau untuk memberi taklimat tentang Perak Sejahtera 2030. Bila saya jual pantun sehari selebar benang, beli lagi senang. Ada seorang hamba Allah minta, Datuk saya nak jawab pantun. Boleh pantun nak jawab. Dia pun jawab pantun dia, Datuk beli panah dari Vietnam, tanah macam mana nak tanam? Oh pula orang Taiwan tak jual pantun pun. Dia pun tak ada tanah. Tuan-tuan dan puan, Puan Yanti pengarah pertanian menghabiskan wang kerajaan negeri 3.1 juta ringgit tahun lepas buat program kebun kita. Hari ni pun saya tengok dia bagi kit fertigasi hidroponik, bagi tuan-tuan. Saya tak tahu dia berniaga macam mana dengan ACDC. ACDC beli RM80, jual RM10. Dia berniaga untuk kok mana aku tak tahu. Okey, tak apa sebab dia nak bagi kit, nak buktikan bahawa setakat untuk tanam sayur tak perlu tanah besar-besaran. Kit fertigasi itu, kit hidroponik itu cukup untuk bercucuk tanam. Kita bagi kit itu, kita bagi benih, kita bagi baja, bagi lagi cara macam mana nak buat. Lama dah buat kerja ni. Dulu pun saya tolong bagi pasal skop pertanian, bagi pesan, jangan lupa tanam ya. Pokok kangkung ni, kangkung kalau tanam 21 hari tumbuh elok je. 21 hari aku nak pergi tengok hang tanam ke tak? Haram tak tanam. Reput habis benda tu. Oh tak aci tuan-tuan dan puan. No, jangan jadikan tanah sebagai alasan. Kalau nak jadikan juga tanah sebagai alasan, marilah kita tengok sekeliling rumah kita. Dalam Perak ini berapa banyak tanah lagi yang belum dibangunkan? Berapa banyak tanah lagi yang belum ditanam? Minta maaf kalau cakap benda yang sama. Semasa saya menjadi Exco Pertanian, ada satu peristiwa yang agak melukakan hati saya. Di kampung saya di Raban. Satu hari saya turun nak keluar nak main kipok. Saya nampak di seberang Tasik Raban itu ada sprinkler sedang berputar, menyedut air daripada Tasik Raban untuk menyirami pokok-pokok sayur. Luas sekali. Saya pun berbangga kampung Exco Pertanian, orang bertanam sayur luas.
kabur driver, jom pergi tengok kan. Lagi tengok. Nah, ada seorang Bangla janggut panjang ni tunggu situ. Saya tanya, ni kebun siapa? Saya punya. Macam mana hang boleh dapat kebun di sini? Aku ni exco pertanian yang datang mesyuarat pemilikan tanah daerah. Tak pernah bincang Pak Bangla ni. Hang punya tanah kah? Bukan, siapa punya tanah? Orang kampung ini punya tanah. Oh, dia pajak sama saya. Oh, ni begitu lah hang buat seorang saya. Tak nak, saya upah orang. Siapa? Anak orang kampung ini. Tuan-tuan, tanah orang kampung itu Bangla tolong bangunkan, dia upah anak orang kampung itu. Isteri saya yang baik ini menjamu saya makan pajeri terung. Mana dapat terung? Beli terung kedai Cina. Cina tu beli daripada Bangla tu. Tuan-tuan, mana nak jadi macam itu? Sebab itu orang Malaysia minta maaf. Jom kita lihat tanah-tanah kita yang masih luas, tanah-tanah kita yang subur. Lempar saja batang ubi kayu, nescaya dia tumbuh. Jaga sedikit sebanyak, maka dia subur. Dia subur menghasilkan hasil yang baik. Jadi inilah yang Dr. Maisarah, yang Tuan Haji Yahanis, Jabatan Pertanian Puan Yeti, Pengarah Veteriner, Pengarah Mardi, Pengarah Perikanan, tuan-tuan dan puan-puan, kita datang kali ini dengan kempen untuk orang Perak memajukan semua aktiviti sumber makanan. Not only beras, not only makanan ruji, tetapi ikan, termasuk daging, termasuk buah-buahan. Ikan, daging, buah-buahan. Disebut di sini berkaitan dengan sejahtera, 3 sejahtera. Sejahtera pertanian, sejahtera perikanan, sejahtera penternakan. Ketiga-tiga bidang ini adalah merupakan sumber makanan utama kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, maka kerana itu kena berusaha lebih, dan kerajaan negeri sedang merancang banyak perkara kerana kita nak bangunkan pertanian ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara benda yang kita nak buat ialah kita nak menyediakan hak daging halal antarabangsa. Baru ni Haji Yahanis masa di Maha ambil gambar depan saya yang menyaksikannya. Kementerian Keuangan bagi duit 5 juta ringgit untuk membangunkan hak daging halal antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, dia nak cari lembu dari mana? Dia kena cari lembu daripada penternak lembu. Maka Jabatan Veteriner kena mencari lebih ramai orang yang menternak lembu. Bukan saja ramai orang menternak, kena lebih banyak lembu, termasuk lembu yang berfoyo-foyo. Dalam Dewan Negeri itu ada seorang ahli membahaskan lembu yang sedang berfoyo-foyo. Maknanya lembu boleh berkeliaran pada tempat. Bab ni saya menghormati satu orang, dia tak ada di sini. Selalu saya sebut dalam mesyuarat, dia tak ada di sini. Apa nama dia sekarang? Maniam Saud. Maniam Saud ni dia bukan ada bagang rekod pun. Setiap pagi kalau saya datang daripada Lembur nak ke Ipoh, saya tengok Maniam atau anaknya ataupun orang-orang upahan dia akan bawa satu rotan mengiringi ribuan ekor lembu melintas jalan ke sebuah tempat, tak tahu di mana. Lembu tu dengar pula cakap dia, terus saja pergi. Kereta kena berhenti melepaskan lembu pergi. Pukul 5 petang saya balik daripada Ipoh ke Lembur, lembu yang sama berderet pula balik melintas jalan pula. Beribu-ribu ekor lembu dia menternaknya. Dia di antara pembekal lembu untuk korban kita, pembekal lembu untuk terusu, untuk daging di Maniam ni. Ada Maniam ke? Tak ada boleh. Tapi itu orangnya contoh bagaimana satu orang yang boleh membekal lembu. Jadi nanti Tuan Haji Yahani bila dia nak memulakan operasi hak daging halal antarabangsa, tentu dia memerlukan daging yang banyak. Dan daging-daging ini, lembu-lembu ini datang daripada penternak-penternak yang dibangunkan oleh Jabatan Veteriner.
Maka Jabatan Veteriner dengan cara apa sekalipun, dia buat bengkel ke, dia buat apa pun, dia kena menambah bilangan penternak lembu, bilangan penternak kambing, kerana kita nak loncatkan hasil keluaran makanan yang berasaskan daging lembu ataupun kambing atau kambing biri-biri melebihi daripada 13.6% yang saya sebutkan tadi. Dia kena lebihkan. Jadi pengarah veteriner ada tanggungjawab yang besar. Carilah orang. Jangan ada orang tanya saya, Datuk, bagar ragut tak ada macam mana? Mana yang tak ada bagar ragut? Mana yang tak ada bagar ragut? Tuan-tuan dan puan. Tapi dia sudah kaya-kaya. Kaya dah Maniam tu. Nampak dia tak kaya. Dia kaya dah sebab dia bela beribu-ribu ekor lembu. Tuan-tuan dan puan. Ada seorang bekas murid saya di Kampung Luat. Periksa SRP tak lulus. 3 kali ambil. Sebab syarat SRP ni kena lulus matematik. Belajar di sekolah menengah Sultan Azhar Shah, 3 kali ambil SRP, 3 kali fail. Dia tak give up. Dia menternak lembu. Tuan-tuan pergi Kampung Luat, pergi cari Husaini Mukhtar. Bulan Raya Haji baru ni, beratus ekor lembu dia jual untuk projek kita membekal lembu kepada orang ramai. Haji bilanglah kalau seekor lembu dia untung RM200. Bilanglah berapa bodek dia untung. 1 tahun punya kehidupan dia boleh tanggung dengan lembu. Dia pun tak ada bagar ragut. Dia buat macam mana? Kena pergi tanya dia. Pergi tanya dia macam mana. Jadi nak bayangkan kepada pengarah veteriner, jangan ada siapa-siapa yang mengadu kepada kita bahawa kita tidak ada bagar ragut untuk menternak. Sebab telah terbukti ramai sekali peternak yang berjaya tidak ada bagar ragut tetapi mampu untuk mencana pendapatan, menjadi kaya raya dengan menternak lembu, kambing biri-biri dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, perikanan, Perak International Agro Fest yang kita buat hari ini, ada pamer ni sebab nak gambarkan kepada kita bagaimana pertanian adalah perniagaan. Ini yang berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, Pak Lah dulu masa jadi PM, dia lancarkan program yang dipanggil pertanian adalah perniagaan. Lama dah cerita ni, bukan cerita baru. Tapi sebab ramai orang berpegang kepada falsafah tadi, sehari selebar benang, beli lagi senang, tak ada siapa peduli. Tuan-tuan dan puan, sekarang kita sedang pada masalah itu. Ini hub agro pelancongan, iaitu pelancongan yang berasaskan kepada agrotourism, yang berasaskan kepada pertanian. Tuan-tuan dan puan, orang yang menternak ikan sangkar boleh jadi tarikan pelancongan. Orang yang bertanam peti kasih boleh jadi tarikan pelancongan. Orang yang ada dusun durian, di dusun durian itu dia tanam durian. Selain daripada itu, dia ada kolam. Dia ada kolam ikan. Kolam ikan itu dia buat perniagaan. Sebab siapa nak masuk memancing kena bayar. Dah lah kena bayar nak masuk memancing, dia jual pula umpan. Umpan kena pakai umpan dia. Lepas umpan dia, bila kita pancing, dapat pula ikan, kena timbang pula. Nak buat balik kena bayar. Banyak untung dia. Untung bayar pintu masuk, untung bayar umpan ikan, untung bayar harga ikan tu lagi, tuan-tuan dan puan. Itu agro pelancongan. Maknanya boleh dibuat, tuan-tuan dan puan. Dan juga Akademi Jaminan Sekuriti Makanan. Saya dah bincang dengan ACDC. Kita akan berkolaborasi dengan USAS. Saya dah bincang dengan Tan Sri Nordin Kandi, Naib Chancellor USAS, bersedia untuk kita berkolaborasi sebab nak memajukan Perak sebagai pusat peternakan, pusat veteriner, pusat Jabatan Pertanian. Nak bangunkan kawasan di sebagai kawasan pertanian, kita perlukan kajian yang terperinci. Maka kita perlu ada R&D. Jadi kita harap USAS dengan SADC akan membantu kita. Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak buat. Hari ini kita bercakap kepada tuan-tuan dan puan orang kampung supaya faham, ini bukan kerja untuk 1 orang, 2 orang. Saya tengok tadi di luar sana ada pameran. Pameran itu telah menggambarkan ada ramai orang yang telah berjaya. Tapi kalau harap dia seorang yang buat kerja tu, maka tak akan bertambahlah bilangan orang menternak. Kalau harap dia seorang yang buat kerja tu,
tak bertambah bilangan hadiah yang dihasilkan. Kalau agak dia seorang saja buat kerja tu, tak bertambah bilangan kobis yang dihasilkan. Kalau agak dia seorang buat kerja tu, tak akan bertambah sumber makanan yang kita nak hasilkan. Sedangkan orang Perak semakin ramai. Kita ada 2,5 juta, meningkat 2,6 juta orang nak makan. Tuan-tuan dan puan, lagi ramai orang, banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Lagi ramai orang kalau pergi supermarket, dia beli barang macam-macam. Kalau pergi kepada food court, tuan-tuan, satu family 8 orang, 8 menu dia akan order. Mak dia nak nasi goreng kampung, pak dia nak nasi goreng Hong Kong, anak sulung nak kuih tiaw lakna, anak nombor 2 nak kuih tiaw Hong Kong, nak kuih tiaw kungfu. Bermacam-macam makanan yang diperlukan, tuan-tuan. Semua itu perlukan kepada sumber asas. Dan sumber asas itu mesti dibekalkan oleh orang Perak. Nenas ini berapa peratus? Jadi nenas sangat kurang. Kita pergi ke lembaga nenas baru ni, lembaga nenas bagi tahu di Perak nenas sangat kurang. Sedangkan nenas ini, tuan-tuan dan puan, saya ada seorang kawan, nama dia Mokhtar Sulai. Mokhtar Sulai ni my senior, dia ketua jabatan dulu. Dia pencen di jabatan di Kementerian Pertanian. Dia pencen apa? Dia pencen tanam nenas. Dia kabur kat saya kata, abang aku nak pergi tengok hang punya kebun. Dia kata, hang nak apa? Aku bukan jual buah nenas, aku jual jambul nenas saya. Rupanya menjual jambul nenas itu jauh lebih untung daripada menjual buah nenas, tuan-tuan dan puan. Orang Perak, tanah di Perak sesuai tanam nenas. Hanya 16% saja tanam nenas, tuan-tuan dan puan. Nenas nak makan. Cuba pergi ke Pontian. Dulu pilihan raya kecil Tanjung Piang. Orang Perak bawa balik nenas. Berhailak bawa balik nenas ke Perak. Sebab nenas yang sedap, ND2, nenas yang sedap ditanam di Pontian dengan harga lebih murah, bawa balik ke Perak. Di Pontian orang bertanam nenas sebab di situ ada pekan nenas. Di Perak ni pun sesuai tanam nenas. Cuma orang Perak kurang sabar sebab nenas ni hanya boleh di-harvest, boleh dituai setelah 13 bulan. Dia kata, Datuk, nak dapat cucu pun 9 bulan tu. Ini kan nenas kena 13 bulan, lama kena tunggu tu. Ada orang tak sabar, dia tak mau tunggu, maka dia kata, tak apalah Datuk, kita beli lagi senang. Maka orang Perak tidak bertanam nenas. Tuan-tuan dan puan, baik, saya ada sedikit masa. Saya nak buktikan kepada orang ramai hari ini. Tadi saya tengok di SADC punya booth mempamerkan kepada kita beberapa nama orang yang telah berjaya. Minta maaf, yang di situ tak ada pada senarai saya. Saya nak baca yang ada pada senarai saya ni. Ini orang yang saya kenal masa saya jadi Esko Pertanian. Mereka ini telah berjaya untuk membuktikan kepada kita. Mana dia sahabat saya, Mak Jaman Mak Noh? Mana? Mak Jaman mana? Ni Mak Jaman ni. Dia orang Sungai Siput, tapi dia mengayuh sampai Gelenggung. Dia bercucuk tanam sampai Gelenggung begini, tuan-tuan dan puan. Kemana lagi, selagi ada tanah, kita Datuk, selagi ada tanah yang boleh saya bangunkan, just tabur saja. Sebab dia telah berjaya untuk menjadi seorang peladang yang baik. Dia tanam tembikar, dia tanam pisang, dia tanam jagung, dia tanam labu, dia tanam betik, dia tanam sayur. 25 tahun dah, tuan-tuan dan puan. Nah, ini contoh, tuan-tuan dan puan. Dia tak pernah ngomong sikit pun kepada saya. Tak ada. Dia terus saja, satu hari dia jemput saya tengok betik dia, saya pergi. Satu hari dia ajak saya pergi tengok pisang dia yang rosak kerana tanah rosak. Dia tak berungut, dia tak pernah putus asa. Dia jatuh, dia bangun balik. Tuan-tuan dan puan, ini contohnya. Minta maaf saya kena sebut, 15 ekar dia tanam pisang di kampung Tok Bayah, Sungai Siput. 15,000 pokok pisang berangan dia dah tanam di situ.
15 ekar dia tanam 15,000 pokok jagung setiap satu ekar di kampung Tok Bayas. Dia bertanam labu sebanyak 15,000 pokok di atas tanah di kampung Rasah Sungai Siput. Dia merayau pergi sampai ke Lembu. Dia tanam di atas tanah kepunyaan Persatuan Pekerja Pejabat Daerah 45 ekar dia tanam. Ini contoh, tuan-tuan dan puan. Contoh hidup ni, saksi hidup. Tak percaya? Tanya dia. Macam mana dia telah berjaya. Jadi kita kena terima kasih kat dia. Bila kita nak buat cucuk kodok main daripada pisang. Pisang dia. Kalau dia tak kenal pisang, tu tak buat cucuk kodok lah kita. Orang nak buat kek pisang, perlukan pisang, pisang dia lah. Tuan-tuan dan puan, orang nak buat jeruk petik dia lah. Nak buat lepat labu dia lah. Jadi contoh, tuan-tuan dan puan, itu contoh. Tak cukup dengan mak jaman. Minta maaf saya kena sebut juga sahabat saya Jamil Ahmad. Ini pemilik Jamil Ahmad Enterprise. Mana Jamil? Jamil. Ini kita kawan lama Jamil. Di atas jenama Agro Farm. 10 tahun dia buat kerja ni tuan-tuan dan puan. Dan dia telah ada 8 buah sangkar ikan daripada Jabatan Perikanan. Selain daripada bantuan dan bimbingan daripada Perbadanan Pembangunan Pertanian. Ni Hanif punya kerja ni. Dia ada 16 buah sangkar ikan patin dan tilapia diternak di tebing Sungai Perak. Saya pindah itu. Cuma tak aci yang itu sebab mereka jual ikan patin ke Temeluk. Orang Temeluk kata itu patin Temeluk. Dah, itu patin dari mana? Tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Itu bukti orang tebing Sungai Perak boleh menternak ikan air tawar dan hasilnya lumayan. Dia tak tabur berapa duit untuk lembaga hasil cari dia. Okey. Terima kasih. Ni seorang lagi. Dusun Sarah Enterprise Malaysia Sendirian Berhad. Ni orang Lambor juga ni. Yang ni pun saya pergi tengok itu. Saya pergi melawat Lambor, melawat Bota, melawat belanja itu. Dia bawa pergi ke tempat dia. Dia menternak ayam kampung. Cara teknologi baru. Tak berbau. Tarik pun tak menyusahkan orang, lalat pun tak ada. Bukan saja dia melatih anak muda lain untuk menternak ayam kampung. Tuan-tuan yang suka makan daging ayam kampung, inilah ayam kampung dia lah. Dan dia pun bersedia dengan SADC, dengan Jabatan Pertanian, bukan untuk dia seorang. Dia kata, Datuk, kalau ada ramai lagi orang muda yang nak belajar, nak bimbingan, dia bersedia untuk membimbing lebih ramai orang muda di Perak ini menternak ayam kampung. Terima kasih. Ini contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa ada gambar tak? Oh ada. Oh handsome. Kan? Baik. Ada seorang lagi katanya tak sempat masuk gambar. Ni, tapi budak ni saya kenal. Tak ada besar sangat. Mana dia? Sofia. Sofia mana? Ni Sofia. Sofia ni saya jumpa dia masa saya jadi Exco Pembangunan Usahawan. Saya pergi melawat pusat usahawan Marau. Pergi tengok macam mana orang yang muda kecil molek ni tuan-tuan dan puan, atas nama Medic Pack Sendirian Berhad. Dia mencipta produk makanan suplemen untuk ternakan kecil dan peliharaan. Dia menyediakan makanan suplemen untuk kucing, untuk makanan-makanan haiwan, dan dia telah berjaya. Walaupun asalnya ni penting sekali. Ada kata Datuk model besar, tak ada. Dia bermodalkan RM5,000 sahaja. Sekarang tuan-tuan dan puan, di antara dia usahawan yang berjaya, sudah mempunyai 28 produk dan sudah melebarkan sayapnya bukan sahaja ke Lenggong, bukan sahaja ke Kerit. Dia melintasi Kerit, lintah Kok Betong sampai ke Thailand. Dia meniaga menjual produk dia. Bukan setakat Sabah Sarawak, dia lintah pergi sampai ke Brunei untuk produk dia. Tuan-tuan puan, tak cukup jalan darat, dia terbang pergi ke Kampuchia, dia terbang pergi ke Indonesia. Ini tuan-tuan dan puan, tak adalah besar sangat.
Kan? Jadi kalau orang kata nak orang tinggi macam Datuk Reza, tak ada, kecil pun boleh berjaya. Datuk Reza cukup dia menjadi CEO SEDC. Jangan dia berniaga tu pula. Sebab dia membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ada satu contoh saya tak sempat dia cari. Saya suruh pergi ke Lenggong, tak kecil lah. Asyik cerita orang tempat lain. Lenggong pun ada seorang. Ada seorang di Lenggong ni, satu hari dia telefon, Datuk percaya tak anggur ada di Lenggong? Saya kata, ambil betul. Saya pergi. Pergi ya? Tengok anggur. Iyalah, dia pergi sekali. Tengok isteri saya pergi tengok anggur ditanam di kampung Temeluk. Bukan senang nak tengok anggur ni tau. Tapi anggur boleh ditanam, tumbuh dengan baik, rasa manisnya lebih manis, ditanam di Lenggong oleh seorang usahawan tani. Namanya Khairuddin bin Basri. Khairuddin bin Ahmad Basri. Kita panggil Aluh kat dia. Itu contoh. Kalau nak saya baca banyak lagi, tak habis lah pula. Kan? Tetapi nak menggambarkan kepada yang hadir, marilah kita menyahut seruan titah tuanku ini. Betul lah, Perak Sejahtera 2030 kita masukkan agenda food security ini nombor 1. Tetapi dengan titah tuanku bermakna tuanku yang cerdik pandai, tuanku yang banyak buku dia baca, tuanku yang memandang jauh ke depan. Dia telah mengesyorkan rakyat negeri Perak hendaklah menjadi pembekal makanan utama Malaysia. Tanah di Perak masih luas lagi. Tak cukup tanah pamah, tanah bukit. Janganlah hampa pergi toga pula. Hutan simpan kekal tu nanyalah aku nak jawab. Ni hak belum ni. Jangan pakat bawa cangkui, bawa pokok censor pergi tebang hutan balak, tak boleh lah. Tanah-tanah terbiar yang masih banyak, tuan-tuan dan puan. Saya tengok sepanjang jalan saya nak balik ke Lenggong, nak balik ke sini, nak pergi ke Teluk Intan, nak pergi ke mana semua pergi Perak. Saya tengok lagi tanah terbiar. Almarhum Tun Bapa berpesan secara bergurau. Katanya, jikalah lalang itu boleh menjadi duit, maka kaya dah orang Perak ni. Sebab tanah-tanah kita ditumbuhi lalang. Saya pun adalah investor yang mari nak buka kilang kertas. Saya kata lalang tak boleh jadi palpa kah? Boleh Datuk, tapi sikit sangat dia punya, apa orang panggil tu, serat dia tu sikit sangat. Kalau banyak bagus juga. Tak payah buat apa-apa. Lalang ni ti. Tanam tinggal tuan. Mudah saja kan? Mudah saja. But no. Sudah tentu siapa yang nak menternak kambing, lembu, dia kena ada ilmu. Sudah tentu tak sama dengan dulu, kena ada cara teknologi yang baik. Macam mana lembu kurus nak digemukkan, makanan lembu itu perlukan ilmu dan kemahiran. Macam mana kita nak menternak ayam supaya ayam tidak menghasilkan tinja najis yang menyebabkan lalat, kita kena cari jalan. Bagaimana? Ni selalu saya duk bertanya kepada orang Terengganu, orang Kampar ni. Sebab bila saya pergi ke Kampar, pergi ke Terengganu, saya tengok lautan putih, itik Peking duck ni, itik Peking ni yang dijual ke Singapura, diternak secara berleluasa di atas lombok. Orang yang nak menambah pendapatan boleh belajar di situ, tuan-tuan. Orang yang bercucuk tanam, yang kalau Haji pergi, hari itu 2 minggu, 3 minggu saya ikut Menteri Pertanian Datuk Seri Nurul Kendi pergi ke Manong. Tengok macam mana mesti Kementerian Sains dan Teknologi membangunkan tanam-tanaman sayur-sayuran secara vertigasi dan juga integrasi. Dia bertanam sayur, waktu yang sama boleh menternak ikan, tuan-tuan dan puan, dalam kolam. Sayur pun dapat, ikan pun dapat. Itu teknologi. Bagaimana orang Lenggong boleh bertanam anggur, itu pun teknologi. Tuan-tuan dan puan, kerana itu kita perlu ada ilmu, ada pengetahuan. Sebab itu kita akan tubuhkan Akademi Sekuriti Makanan, kerana kita nakkan kajian dibuat dengan baik, supaya kajian yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga, tuan-tuan dan puan. Jadi letih juga antara besok ni tahu. Kesana kemari
nak syarahkan bab ni. Janganlah pergi politik seorang-seorang. Maka nak expose lah kan. Maka yang kita nak ialah kita sahut. Kalau ada orang di sini, Datuk, saya tak adalah muda sangat, dah dekat 80, tak lalu ni saya. Anak kita ada, cucu kita ada. Kalau ada orang kata, Datuk, saya ni bukan tak berminat, tetapi tak ada orang nak bantu, tak ada orang nak bagi bimbingan. SADC ada. Dia ni kaya. Dia membantu juga orang-orang yang memulakan pertanian. Dia bantu. Tapi kena berjaya lah. Jangan ambil duit, tak tanam jagung, pergi beli motor. Tak cik ya. Kan? Jadi, kena jaga. Saya tertarik dengan rakan-rakan saya. Saya pergi ke Cameron Highland hari ini. Tengok jagung, tengok ubi keledek, tengok tanam-tanaman lain. Sebab saya tengok Cameron Highland selepas Covid, semua kebun itu telah pun ditutup. Sebab tak ada pekerja. Orang Indonesia, orang Bangladesh dah balik masa Covid, mereka tak datang semula. Kebun-kebun ditutup, tetapi Cameron Highland masih dikunjungi. Ada banyak sayuran kat situ. Saya cek jagung yang dijual di Cameron Highland itu, jagung cemur. Ditanam di cemur, jenama sebagai Cameron Highland punya. Kan? Mana cik? Tomato pun ditanam di Ipoh, dijual di Cameron Highland. Tuan-tuan dan puan, maknanya kita ada produk negeri Perak. Marilah sama-sama kita jenamakan Perak ini, selain daripada pusat-pusat industri yang saya akan buka kemudian dalam tajuk lain, tapi waktu yang sama saya kata nak minta tolong supaya rakyat negeri Perak, orang muda, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, orang Siam, rakyat negeri Perak menyahut cabaran ini, menyahut titah tuanku ini. Kita semarakkan semangat untuk menjadikan Perak ini sebagai pusat bekalan utama makanan Malaysia. Akan dapat dicapai, insya-Allah. Dengan tepukan yang begitu, tuan-tuan, duk tunggu siapa tengok muka pintu, tak ditengok juga. Muka jam pun tak tengok juga. Duk tengok muka saya kena berhenti letih lah. Letih. Tuan-tuan pun dah faham. Maka dengan harapan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu soalan. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Tuan Sri, kita percaya di hadapan kita bukan mereka saja yang berjaya. Ramai petani, peternak dan peladang juga hadir bersama. So ramai ni, dan ramai orang muda juga datang. Boleh angkat tangan yang umur 40 tahun ke bawah. Cuba angkat tangan. Ini semua petani, peternak juga. Sangat baik. Yang petani semua sila angkat tangan semua. Petani semua. Petani, peternak, peladang semua angkat tangan. Ramai depan kita. Apa harapan Tuan Sri? Terima kasih. Mereka yang dah ada usaha ni, apa harapan supaya terlibat dalam suluti makanan? Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih syabas kepada yang telah berjaya. Minta maaf, saya disebutnya ada 100 orang di sini yang terlibat sebagai petani, sebagai peternak ni. Ada di sini 100 orang, tapi saya sebut 3-4 orang. Jangan yang lain kecil hati pula. Saya sebut setakat 4-5 orang tadi, tapi yang lain ni saya ucapkan syabas, tahniah, terima kasih. Cuma macam saya sebutkan tadi, tak cukuplah setakat 100 orang ini. Tiap-tiap orang di antara mereka ini kena membimbing orang lain. Jangan bimbang, kok Datuk sekali lagi kebun dia lebih hebat daripada kebun saya. No, ada satu falsafah yang kena dipegang. Saya ingat di falsafah ni, ada satu orang Arab berniaga kedai jual kapet. Sebelah dia juga orang Arab jual kapet. Satu hari kedai kapet sebelah dia terbakar, bankrupt. Maka Arab yang sebelah ni bermurah hati memberi wang kepada kedai kapet yang terbakar. Orang tanya kepada dia, wahai tuan yang budiman, tidakkah kamu takut kedai kapet yang terbakar itu kamu bantu, dia akan bangkit, nanti dia akan mengalahkan kamu? Jawab yang budiman ini, tidak, saya yakin rezeki saya pada saya, rezeki dia pada dia. Rezeki Allah tidak pernah salah alamat.
So yang ternak lembu jangan bimbang untuk membimbing orang lain. InsyaAllah ramai lagi orang Perak nak makan daging lembu. Tak cukup daging lembu kita, daging lembu orang kita bimbing. Rakan-rakan kita yang bertanam jagung, jangan bimbang, jangan takut untuk membimbing orang tanam jagung. Sebab jagung masih diperlukan lagi banyak lagi tuan dan puan. Jadi jangan bimbang kalau rezeki dia melebihi rezeki kita. Pasti rezeki dia tak ambil hak kita. Ini pasti. Ini dalam Quran sebut, orang Islam dalam Quran sebut, Tuhan sebut, rezeki sakrani dia punya. Dia tak akan ambil rezeki dia. Dia tak akan ambil rezeki dia bagi kat sakrani. Dia tak akan ambil rezeki sakrani bagi kepada Datuk Rahman. Dia tak akan ambil rezeki Datuk Reza bagi kepada Datuk Seri Masih Syah. Tak ada. Rezeki Datuk Mazlim, rezeki dia. Rezeki kita masing-masing. So jangan bimbang. Lagi ramai orang yang bermurah hati untuk membimbing, untuk mendidik, untuk memajukan pertanian ini. Rezeki kita akan berlimpah ruah. Kalau orang bertanam jagung, rezeki dia melimpah kepada orang buat cucuk jagung, orang buat bubuk jagung. Kita bertanam, kita menternak lembu, daging lembu itu melimpah rezekinya kepada orang yang buat daging burger. Orang buat daging burger, rezeki itu melimpah kepada orang yang jual burger. Itulah rangkaian dia, tuan-tuan dan puan. So jangan bimbang, jangan bimbang. Sebab rezeki orang bertanam pisang, bila dia tanam pisang, dia jual pisang, rezeki itu melimpah kepada orang jual goreng pisang. Orang jual goreng pisang, rezekinya melimpah kepada orang jual minyaknya, sebab minyak dia tak goreng. Itulah kitaran rezeki. So, Tuan Haji Hanis, saya merayu kepada tuan-tuan yang telah berjaya, jangan kedekut, jangan bimbang. Mari kita kongsikan pengalaman ini. Mari kita cari lebih ramai orang Perak ini untuk menjayakan diri dalam bidang pertanian, insya-Allah. Sebab kita punya projection nak menambah bilangan tanam-tanaman kita menjelang tahun 2030. Kita nak tanam lebih banyak nenas, nak ternak lebih banyak lembu, nak tanam lebih banyak halia, nak tanam lebih banyak cili. Kerana kita tahu di Perak ini ramai rakyat Perak memerlukan makanan ini. So itu saja jawapan saya kepada Tuan Haji Hanis. Jangan banyak-banyak sangat, lambat habis. Okey, itu saja. So, quiz maksudnya. Kita ada quiz, kita minta saudara pengajar majlis. Boleh. Untuk dua soalan tu. Dua soalan. Untuk soalan yang pertama, saya bagi yang senang sikit. Apakah slogan yang sering disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar berkenaan sekuriti makanan? Saya baca yang depan je. Tanam apa yang kita makan. Sila. Dah ada? Mai sini. Sila. Mai ke depan. Sila. Assalamualaikum. Tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, dan kalau ada lebih kita jual. Betul lah, ya. Dia tulis tu. Kita silakan ke depan untuk Sila ke depan. menerima kit pertanian. Sila. Sila mai ke depan. Ambil hadiah, mana hadiahnya? Betul ni. Sila. Tahniah diucapkan kepada Abang Deputi 04 tadi nama dia tadi. Okey, untuk soalan yang kedua kita nampak dia bentang. Ada 4 projek, sebut 2 aja. Sebut 2 sahaja. Ada? Kalau ada boleh terus ke depan. Ada yang tulis tadi. Daripada 4 ada 2 aja. Sila. Mai kita kat belakang tu, mai. Mai, suruh dia. Yung kita kat belakang. Kalau boleh sebut nama dulu. Okey, ada. Nama Hamisah binti Abbas daripada Teluk Intan, Perak. Oh, jauh datang. 2, 1 hub halal antarabangsa. Ya. Hub daging halal antarabangsa. Okey. Perak International Agropest. Ya, betul. Mai, sila ke depan. Majlis mereka ucapkan terima kasih kepada yang